Assalamualaikum anak-anak, apa khabar semua pada pagi ini? Dah sarapan ke belum? Baik, jadi cikgu doakan semoga anak-anak berada dalam keadaan sihat, sentiasa dilindungi Allah SWT bersama keluarga tersayang. Baik, jadi pada hari ini kita akan teruskan dengan minggu transisi untuk fasa yang kedua, iaitu fasa kesediaan. Di mana pada hari ini kita akan masuk ke tema yang pertama, iaitu kita jaga kita. Baik, jadi pada hari ini cikgu akan berkongsi sedikit dengan kamu tentang COVID-19. Pernah dengar? Sudah pasti anak-anak pernah dengar COVID-19, di mana sekarang ni anak-anak pun berada di rumah. Kenapa berada di rumah? Disebabkan oleh COVID-19. Jadi kita tidak dapat ke sekolah. Jadi kita meneruskan sesi pembelajaran secara PDPR. Okey, belajar di rumah ya. Baik, jadi cikgu harap anak-anak dah bersedia. Jom kita teruskan. Baik, jadi untuk hari ini objektif pada hari ini untuk aktiviti ini iaitu untuk menerangkan cara jangkitan dan juga cara pencegahan COVID-19. Baik, kita akan tengok bagaimana COVID-19 ini berjangkit dan juga bagaimana cara kita nak mencegah COVID-19. Baik, untuk makluman anak-anak semua, COVID-19 ini adalah sejenis virus. Dalam tajuk tahun 6 kita ada belajar tahun 6, murid-murid tahun 6 belajar tentang mikroorganisma. Jadi COVID-19 ini adalah sejenis virus, iaitu dalam kumpulan mikroorganisma. Jadi virus ni adalah mikroorganisma yang paling kecil, yang sangat halus, yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Kita tak boleh nampak. Nak tengok COVID-19 ni, virus ni kita kena menggunakan mikroskop elektron. Di makmal ya, yang ada di makmal hospital adalah mikroskop elektron. Di sekolah kita di makmal, di bilik sains sekolah kita pun tak ada ya, ada mikroskop biasa sahaja. Baik, jadi sebab itu penting ya, disebabkan COVID-19 ni, virus COVID-19 ni kita tidak dapat lihat, maka kita perlu tahu bagaimana cara jangkitan berlaku dan juga bagaimana cara kita nak mencegah COVID-19. Baik, kita lihat bagaimana cara jangkitan berlaku. Baik, yang pertama di sini melalui titisan pernafasan. Bagaimana yang dikatakan titisan pernafasan? Okey, contohnya sekiranya ada orang batuk bersin. Semasa bersin dan batuk tu ada titisan air yang keluar daripada mungkin mulut dan juga hidung kita. Jadi sekiranya orang yang batuk atau bersin tadi ada jangkitan COVID-19, maka dalam titisan pernafasan tadi, dalam titisan air melalui hidung dan juga mulut tadi tu mengandungi COVID-19. Jadi boleh menjangkiti orang lain. Yang seterusnya, yang kedua iaitu melalui sentuhan. Macam mana pula melalui sentuhan? Bermaksud di mana sekiranya tangan orang yang dijangkiti COVID-19 tadi telah tercemar, maksudnya dia mungkin tangan dia ada virus COVID-19, mungkin dia sesemut, mungkin dia pegang hidung dia, sapu hidung dia, mungkin di situ dah ada COVID-19 pada tangan dia, kemudian dia pula pergi sentuh orang lain, dia pegang orang lain. Jadi secara tak langsung COVID-19 di tangan tadi tu telah terkena pada orang yang disentuh tadilah. Okey. Kita tengok pula seterusnya, tanda-tanda jangkitan. Apa tanda-tanda jangkitan sekiranya seseorang itu telah dijangkiti dengan COVID-19? Baik, yang pertama demam. Okey, demam ya. Demam yang berpanjangan. Okey, dah pergi klinik pun masih tak baik lagi. Maksudnya demam berpanjangan. Sebab itu sekarang ni kalau anak-anak tengok, pergi ke mana-mana tempat sekalipun, sebelum masuk kita dikehendaki untuk mengambil bacaan suhu. Sama juga dengan ke sekolah sebelum ni ya. Anak-anak sampai di sekolah, di pintu pagar sekolah, anak-anak kena ambil bacaan suhu. Kenapa? Untuk mengetahui sekiranya adakah anak-anak ni sihat ataupun tidak sihat. Sekiranya suhu melebihi 37.5 darjah Celsius, maka anak-anak dikategorikan sebagai tidak sihat ataupun demam. Kalau tu tak boleh masuk lah ya. Kalau kita nak pergi ke kedai ke mana, kalau suhu melebihi 37.5 tidak dibenarkan masuk. Yang kedua, batuk yang berpanjangan. Okey, tidak mungkin dah berlarutan seminggu masih lagi tidak baik ya, dah ambil ubat pun masih belum baik. Tu batuk. Begitu juga dengan selsema.
Okey, sesemua yang berpanjangan yang teruklah sesemuanya ya. Bukan setakat sikit-sikit, semua yang memang mungkin sampai tahap meleleh, air ingus dia, itu bahayalah. Dan juga sukar bernafas. Jadi sekiranya anak-anak ataupun ahli keluarga di rumah mempunyai tanda-tanda seperti ini, demam yang berpanjangan, batuk, sesama dan sukar bernafas, segeralah pergi membuat pemeriksaan di hospital ataupun klinik yang berdekatan. Okey, sebelum apa kita kata mencegah itu lebih baik daripada merawat. Okey, terusnya kita tengok langkah-langkah pencegahan COVID-19. Okey, yang pertama sekali, memakai face mask ketika berada di kawasan awam. Okay, kalau duduk di rumah tu tak payahlah pakai kan. Okay, kalau kita nak keluar, sekiranya nak keluar mesti pakai face mask ataupun pelitup muka. Untuk apa? Untuk mencegah kita daripada terkena melalui pernafasan tadi. Okay, yang kedua, sentiasa basuh tangan. Basuh tangan dengan apa? Dengan air dan sabun. Jangan guna air, kalau air saja mungkin kurang bersih. Lebih baik sabun. Dalam sabun tu kita ada bahan kimia yang boleh membunuh virus. Dan juga ataupun boleh gunakan hand sanitizer. Kalau dah guna hand sanitizer tak perlulah basuh tangan lagi. Tapi kalau basuh tangan, guna pula hand sanitizer lagi baik. Kemudian yang ketiga, amalkan jarak sosial yang selamat. Jarak macam mana? Tak boleh duduk dekat-dekat. Kalau dulu biasanya, kalau ni kita dengan kawan-kawan mesti nak bersembang rapat kan, nak duduk dekat-dekat. Jadi tak boleh. Kena jarak 1 meter. 1 meter ni jauh macam mana? Kalau pembaris dekat bilik sains tu, panjang tu lah 1 meter. Bersamaan 100 sentimeter. Kena jarak dia, jarak yang selamat. Okay. Yang keempat, elakkan diri daripada mereka yang mempunyai gejala jangkitan. Kalau kita tahu seseorang itu mempunyai tanda-tanda jangkitan tadi, seperti orang yang kuat batuk berpanjangan, sesemua yang teruk dan sebagainya, elakkan diri kita. Janganlah pergi pula duduk dekat dia, sembang-sembang dengan dia kan. Jadi kita untuk mencegah, sebab tu juga kata mencegah lebih baik daripada merawat. Baik, seterusnya, tutup mulut dan hidung dengan tisu apabila batuk ataupun bersin. Ini tujuan dia apa? Kita nak mencegah tadi titisan pernafasan tadi tu supaya kuman yang keluar daripada mulut atau hidung kita tidak tersebar di udara. Tidak, sekiranya kita adalah orang yang dijangkiti, orang yang ada COVID-19, kita pula batuk dan bersin secara terbuka, maksudnya tidak tanpa menutup mulut dan hidung, itu sangat membahayakan orang lain. Sebab itu kita untuk menjaga kita lebih baik kita pakai pelitup muka. Dan akhir sekali, elakkan menyentuh muka dengan menggunakan tangan anda. Okey, baik. Sebab itu kalau sekiranya anak-anak ada keluar pergi ke mana-mana, pergi ke kedai, pergi ke pasar raya, tapi cikgu sarankan tidak galakkan anak-anak pergi ke tempat yang mempunyai ramai orang. Okey, sesak. Tempat yang sesak, elakkan tempat yang sesak. Kemudian bila kita sentuh sesuatu tu, lebih baiklah sampai di rumah, balik rumah, basuh tangan dengan air dan sabun supaya jangan sentuh sebab kalau lagi tangan kita tak basuh sabun ataupun guna hand sanitizer, virus tadi tu mungkin ada di tangan kita pula sentuh muka, mata, hidung, kita pegang-pegang hidung kita, kemungkinan tangan kita tadi tercemar dengan virus, maka virus tu akan masuk ke dalam badan kita. Baik, jadi ini ada beberapa langkah pencegahan COVID-19. Jadi cikgu harap anak-anak semua dapat amalkan saranan untuk mencegah COVID-19 ini supaya kita semua terhindar daripada dijangkiti COVID-19. Baik. Okay, baik, seterusnya anak-anak, di sini ada latihan yang telah cikgu sediakan. Okay, untuk anak-anak buat pada hari ini. Baik, jadi contoh, tuliskan jawapan yang betul. Baik, di sini ada diberi gambar, diberi perkataan, frasa perkataan di sini iaitu pelitup muka. Jadi anak-anak perlu mengisi tempat kosong ini dengan perkataan pelitup muka. Ini pelitup muka, saya pakai pelitup muka. Yang kedua, ada air, cuci tangan dan sabun. Okey, kita perlu cuci tangan dengan air dan
sabun. Baik, jadi cikgu minta anak-anak buat dalam buku dan minta bantuanlah ibu ayah ataupun kakak abang untuk membantu melukis gambar ini ya. Baik, pada yang ada printer di rumah, ada kemudahan printer, boleh print dan juga warnakan dan lekat di dalam buku. Boleh gunakan buku panjang sekiranya ada. Sekiranya tidak ada buku tulis, boleh juga guna kertas yang ada lah. Okay, kemudian dah selesai tugasan ini, PM-kan kepada cikgu untuk cikgu semak. Baik, jadi cikgu rasa itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Perkongsian cikgu dengan anak-anak tentang COVID-19. Okey, baik. Jadi ingat anak-anak, COVID-19 adalah virus yang kita tidak dapat lihat. Jadi anak-anak perlu jaga diri sendiri. Jaga keselamatan diri kita, jaga kita. Dan nanti cikgu akan share video Papa dan Pipi. Selesai tugasan ini, anak-anak boleh menonton video Papa dan Pipi. Okey, jumpa lagi anak-anak. Bye-bye.